Okey, selamat datang ke penerangan ringkas kita hari ini. Saya memang tak sabar nak kongsikan topik ini dengan anda semua sebab matlamat kita hari ini sangatlah praktikal. Kita nak betul-betul kuasai cara pelaksanaan solat sunat witir 3 rakaat dengan tepat dan yang paling penting, dengan yakin. Kalau anda selalu buat solat witir tapi kadang-kadang terdetik kat hati tu, keliru sikit pasal niat atau macam mana nak pecahkan rakaatnya, well, anda berada di tempat yang sangat tepat. Perkongsian kita kali ini akan rungkaikan segala kekeliruan tu step by step. Jom kita mulakan. Mari kita rungkai satu persoalan yang saya yakin selalu sangat bermain di fikiran kita. Secara bahasanya, perkataan witir tu sendiri bawa maksud ganjil. Tapi realitinya, kita selalu diajar untuk mulakan solat ni dengan 2 rakaat dulu. Timbullah soalan, bukankah 2 tu nombor genap? Macam satu paradoks kan? Macam mana solat yang namanya ganjil tapi kita mula dengan nombor genap? Jangan risau. Sebenarnya ada penjelasan yang sangat logik dan cantik di sebalik aturan ni yang saya akan terangkan kejap lagi. Tapi sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak bagi satu jaminan kat anda. Segala info, lafaz niat dan panduan yang kita bincangkan ni bukan rekaan atau pandangan peribadi ya. Semuanya diambil bulat-bulat daripada sumber yang paling rasmi dan sahih di negara kita, iaitu Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau JAKIM dan juga Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Jadi anda boleh tarik nafas lega, dengar dengan tenang dan amalkan panduan ni tanpa sedikit pun keraguan. Baiklah. Mari kita masuk ke bahagian pertama, iaitu memahami konsep ganjil 3 rakaat mengikut kaedah mazhab Syafi'i. Untuk selesaikan persoalan paradoks nombor genap tadi, kita kena faham dulu kaedah yang paling afdal atau paling baik dalam amalan mazhab Syafi'i. Secara fizikalnya, sangat mudah nak bayangkan. Ulama kita sarankan supaya solat 3 rakaat ni kita pecahkan kepada 2 bahagian. Langkah pertama, kita kerjakan je solat 2 rakaat macam biasa dan akhiri dengan salam. Dah siap tu, untuk langkah kedua, kita bangun semula dan kerjakan 1 rakaat lagi dan diakhiri dengan salam juga. Nampak tak flow dia? Kita pecahkan ibadah ni kepada 2 blok yang sangat simple. Buat 2 rakaat, salam, lepas tu tambah lagi 1 rakaat. Total 3 rakaat. Jadi berbalik pada soalan, kenapa mula dengan 2 rakaat? Ini jawapan dia. 2 rakaat yang pertama tu sebenarnya bertindak sebagai sebahagian daripada solat witir. Ia macam mukadimah atau intro kepada rakaat yang terakhir tu. Cuba bayangkan macam anda tengah buat tapak asas sebelum letak blok yang paling atas. Bila blok 2 rakaat ni kita gabungkan secara harmoni dengan blok 1 rakaat kat hujung tu nanti, boom, jumlah keseluruhan solat kita tetap jadi 3 rakaat. Cukup syarat nombor ganjil yang dimaksudkan dengan nombor witir itu sendiri. Cantik kan susunannya? Sekarang kita beralih ke bahagian kedua, iaitu memfokuskan kepada niat untuk 2 rakaat pertama tadi. Ini penting untuk elak hati kita jadi keliru. Perkara yang paling menarik kat sini, para ulama kita sebenarnya ada kongsikan 2 pilihan lafaz niat. Kita ada lafaz paling tepat dan kita juga ada lafaz biasa. Kenapa pula ada yang dipanggil paling tepat? Sebabnya, ulama galakkan guna lafaz khusus ni untuk elakkan hati kita rasa keliru. Ialah matematiknya kita tengah solat 2 rakaat, tapi untuk ibadah yang sifatnya ganjil. Tapi, poin yang paling penting anda kena ingat kat sini, kedua-duanya adalah sah dan diterima sepenuhnya oleh pihak JAKIM. Anda ada pilihan. Mari kita teliti lafaz yang paling tepat ni dulu. Jom kita perhatikan sebutan ruminya sama-sama. Boleh ikut perlahan-lahan ya. Usalli sunnatan minal witri raka'ataini lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat sunat sebahagian daripada witir, 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Nampak tak kat mana bezanya? Penekanan pada frasa sebahagian daripada witir tu. Inilah kunci utama yang akan buang segala keraguan dalam hati kita. Sebab ia jelas mengesahkan yang 2 rakaat ni cumalah permulaan je untuk keseluruhan solat ganjil kita. Tapi kalau lafaz tadi tu anda rasa macam panjang sikit nak hafal, tak ada masalah langsung. Ada lafaz biasa yang saya pasti kita selalu sangat dengar dan belajar masa kat sekolah dulu. Sebutannya macam ni. Usalli sunnatal witri raka'ataini lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat sunat witir 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Lafaz ni pun 100% betul, sah dan diiktiraf. Saya nak tekankan kat sini, agama kita ni sangat memudahkan. Terpulang pada anda nak guna lafaz mana yang rasa selesa di lidah dan mudah lekat ke ingatan tanpa rasa terbeban. Asalkan niat di hati itu ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang paling utama. Okey, kita teruskan ke bahagian ketiga, iaitu niat untuk rakaat terakhir yang bertindak sebagai pengenap. So, apa pergerakan seterusnya lepas kita dah siap 2 rakaat tadi? Lepas je anda bagi salam ke kanan dan ke kiri untuk 2 rakaat mukadimah tu, jangan terus gulung sejadah ya. Sebaliknya, anda terus bangun semula untuk berdiri. Anda sekarang dah bersedia untuk laksanakan 1 rakaat terakhir yang sangat penting ni. Rakaat yang 1 inilah yang akan bertindak sebagai hero atau penggenap ganjil.
Ia akan tukarkan kiraan genap 2 rakaat awal tadi tu jadi gabungan 3 rakaat yang mantap. Betul-betul mengikut panduan sunnah. Dan untuk rakaat terakhir yang menyempurnakan keseluruhan solat ni, lafaz niatnya memang sangat ringkas dan straight to the point. Sebutannya, usolli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat sunat witir 1 rakaat kerana Allah Ta'ala. Sangat pendek kan? Lepas je anda lafazkan niat ni dan selesaikan 1 rakaat tunggal ni, maka tahniah, sempurnalah keseluruhan solat sunat witir 3 rakaat anda mengikut tertib yang paling afdal. Anda sekarang dah pun ada satu panduan praktikal yang lengkap dan sahih untuk buat sunnah ni kat rumah. Penerangan ringkas ni sebenarnya nak tunjukkan betapa indah dan tersusunnya panduan ibadah kita bila kita faham betul-betul ilmu di sebaliknya. Jadi soalan terakhir saya untuk anda fikirkan hari ini. Dengan berbekalkan panduan yang sahih, mudah dan sangat jelas ni, macam mana anda nak pastikan solat witir ni diangkat sebagai amalan ruji anda, sebagai penutup hari di setiap hujung malam? Sebabnya dah tak ada lagi rasa keliru pasal solat ganjil tapi mula nombor genap. Tak ada lagi pening-pening pasal lafaz niat. Semuanya dah terang lagi bersuluh. Terima kasih banyak-banyak sebab sudi luangkan masa mendalami ilmu ni dengan saya hari ini. Semoga kita semua dikurniakan kekuatan untuk istiqamah mempraktikannya. Terus amalkan, okey?